Dalam sejuta mungkin ada seorang yang reda, yang sanggup meminangkan untuk suaminya isteri kedua. Tapi nasihat orang alim ni, dia kata, kalau nak berpoligami, nikah je dulu. Nikah aja dulu. Besok kalau dah lama kahwin, dah ada anak, bercerita kat orang perempuan yang pertama. Takkan dia nak suruh cerai. Orang perempuan kan lembut hatinya. Ya ke, Tengku? Tapi ramai yang saya jumpa buat macam tu lah, Tok. Itulah dia. Yang mana sebenarnya nasihat songsang ni. Sebab kadang-kadang orang perempuan dia tak boleh nak menerima poligami disebabkan beberapa perkara. Pertama ialah yang dia dengar cerita tadi pun semua setuju, 90% poligami ni tak bagus, tak sesuai dan juga tak suami tak layak kata dia kan. Jadi cerita-cerita yang buruk banyak diketengahkan. Pertama, yang kedua, dia memikirkan kenapa suaminya nak cari yang lain. Apa kekurangan? Apa kekurangan, dan ini satu tekanan perasaan yang maha hebat. Tujuan dia nak kahwin, dia sajalah yang tahu dalam hati dia. Tapi biasanya dia akan kata sebab nak ikut sunnah lah. Itu biasa. Itu sunnah. Tetapi walau apa sekalipun, kalau dia berkahwin tu secara rahsia, tetapi jangan dirahsiakan selepas dia akad nikah. Sebab apa, kita tak tahu mati kita bila. Jadi kalau katakan kita kata tak apa, tunggu ada anak. Ada anak belum tentu kita hidup lagi masa tu. Jadi pada saya, bila kita dah kahwin, okeylah kerana kita tak dapat izin daripada isteri pertama. Tetapi secepat mungkin, kalau boleh balik hari tu juga ataupun minggu pertama tu juga, beritahu kepada isteri pertama yang abang dah ada seorang lagi. Jadi ketika tu memang akan berlaku tsunami. Tetapi kita kena faham bahawa berani buat, berani tanggung. Jadi kalau dia tidak bersedia untuk berhadapan dengan ketegangan yang ada masa tu, bermakna dia tak layak berpoligami. Saya senaraikan apa kesan poligami rahsia bila saya survey masyarakat. Dia kata, kalau poligami itu dirahsiakan, pertamanya mungkin salah satu tak dapat restu dari mak bapa. Kadang rahsia, ya, artinya yang laki-laki tak dapat restu mak bapa, atau yang perempuan yang isteri kedua tak dapat restu dari mak bapa. Ini bahaya ni kalau tak dapat restu mak orang tua. Yang keduanya, tak ikut sunnah. Nabi memang tak mengajar kita kata nak ikut sunnah poligami, tapi dalam sunnahnya Nabi bila berpoligami akan terangkan, akan minta izin, akan berbincang dengan isteri-isteri yang sedia ada. Dua. Yang ketiganya, semua pihak, bila rahsia semua pihak stres. Suami stres, isteri kedua stres, isteri pertama pun stres walaupun dia tak tahu, tapi tengok perangai suami berubah. Kata Zainah tadi, perangai lain macam ya, ialah jaga jalan lain, jaga baring lain, ialah cara bersiul pun lain gambarnya, ya. Senangnya dalam lain, mungkin selain, ya. Okey. So sentiasa inilah yang saya sedih ni. Bila poligami dirahsiakan, wajib berbohong dah. Bukanlah wajib dan dikata hukum syariah, tapi memang terpaksa berbohong. Dah rahsia. Nak ke mana bang? Nak pergi rumah kedua, meeting, bisnes dan sebagainya. Main golf. Dan suami semua balik siang sahaja. Dan suami kata pergi main golf. Lepas tu suami balik tengah hari, baliklah pagi sampai tengah hari, lepas tu terus pergi office. Malam sampailah dia hidup bertahun-tahun, tak ada malam, baginya tak ada malam dengan bersama suami. Jelas bahawa bila rahsiakan poligami, maka suami sudah tidak adil. Nampak? Padahal salah satu syarat untuk berumah tangga ialah betul yang disebut oleh Allah, kahwin kamu 2, 3 atau 4. Tapi kalau kamu takut tidak adil, kahwinlah seorang. Kahwin seorang kalau takut, itulah saya lah, takut tak adil. Bukannya tak layak, tapi takut tak adil. Faham Mami? Alah. Ini dia. Itu sebab kata Tengku, saya suka apa yang Tengku baik. Kalau ialah poligami dirahsiakan, bila meninggal dunia, bencana. Bencana yang saya dapat report ialah, of course lah, kat kubur bergaduh baru tahu 3 family. Kat kubur baru tahu. Satu. Baru tahu ada isteri lain. Ada madu-madunya. Ada anak-anak lain. Ada anak-anak ramai. Jadi macam mana bergaduh kat kubur mayat, macam mana? 1. Pengagihan harta macam mana? 2. Ada kes, ini dia. Adik-beradik bercinta sebab tak tahu adik-beradik. Allahu Akbar. Ini dia. Ya, antara perkara yang sangat-sangat kita takuti. Ya, kalau kahwin rahsia, poligami dirahsiakan, terlibat pula dengan sindiket haram yang tak bertauliah, takut nikah pun tak sah. Allahu Akbar. Inilah dia perkara-perkara. So, jadi untuk mendapat keberkatan rumah tangga, sebab keberkatan tu bila datang dengan penuh kasih sayang, keikhlasan, keadilan. Ya, so macam mana Ku? Sebenarnya suami kena pandai memujuk.
Ya, sebab apa? Sebab kadang-kadang apabila kita berpoligami, memang pada peringkat awal apabila isteri pertama tahu, dia tak senang. Macam saya kata awal tadi kan, dia berhadapan, pertama dia nak berhadapan dengan saudara mara dia. Dia nak berhadapan dengan masyarakat dia. Dan ketika itu sebenarnya di awal perkahwinan, maka isteri pertama sangat memerlukan suaminya untuk mendidik dia, untuk memujuk dia dan sebagainya. Betul. Dan dalam masa yang sama juga kita kena ingat bahawa isteri kedua juga perlukan kita. Jadi sebab itu dia tak boleh dirahsiakan, dia perlu diceritakan. Kena diceritakan. Kalau tak cerita, maka macam tadilah balik waktu siang, memang sukar nak berlaku adil. Memang saya dapati kebanyakan kenalan-kenalan yang buat kerja macam ni memang tak boleh nak berlaku adil pun. Dan masalah akan timbul di kemudian hari macam Datuk kata tadilah. Jadi sebab itu pada saya, kita ukur diri kita balik. Orang lelaki kita ukur diri kita balik. Adakah kita bersedia untuk berhadapan dengan masyarakat, terutama dengan isteri kita, dengan mertua kita, ya, dengan anak-anak kita. Jadi kalau sebelum kita buat, sebab tu saya sering kali bila orang tanya saya nak berpoligami, saya kata jangan fikir 10 kali, fikir 100 kali. Sebab apa yang kita alami dalam hidup berpoligami adalah tidak sama dengan apa yang kita dengar hanya melalui buku, hanya melalui cerita, hanya melalui ceramah. That's right. Itulah dia. Itu masalah yang sangat berat. Tapi tidak semua, bukan tak semua, tak ramai lelaki yang berani macam Tengku. Ya. So nasihat Zarina, ya, macam mana nak buat, ya, sebenarnya dari kacamata seorang wanita, seorang isteri. Dari kacamata seorang isteri lah, bagi saya lah, saya tak rasa ada suami yang betul-betul dapat berlaku adil dalam poligami. Mesti ada sedikit sebanyak, mesti ada kurang kat sini, terlebih kat sini. Betul. Mesti ada. Dan isteri ni tak kira lah pertama ke, kedua ke, tiga ke, redha je lah. Kalau kita sayangkan suami kita, sayangkan rumah tangga kita, sayangkan anak kita, kita nak hidup lama dengan dia, redha je lah. Kalau nak sayangkan suami, nak hidup lama, redha lah. Redha lah. Kita sambung balik Selami Jiwa, Rawat Rohani, Perkasa Peribadi. Jangan ke mana-mana. Terima kasih tahniah, ya, kerana masih lagi di Majlis Ilmu di laman inspirasi Selami Jiwa, Rawat Rohani, Perkasa Peribadi, ya. Dan kita mengalu-alukan, ya, dan meraihkan tetamu audien kita daripada Gombak. Jadi sebagai tanda kita meraihkan mereka, so ada tak soalan daripada orang Gombak? Silakan. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam. Saya Hajah Mariam daripada Gombak ingin bertanya, apakah kesan buruk, baik dan buruknya berpoligami terhadap wanita? Soalannya sangat baik. Sangat baik, sangat baik. Secara ringkas Zarina, ya, apa